Alhamdulillah Rabbil Alamin bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-karamin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Allah pilih kita pada pagi ini dan kita mulakan dahulu majlis kita macam biasa. Kita akan mulakan dengan membaca niat menuntut ilmu yang diajarkan oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kita baca sama-sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله wa mardatih wa qurbihi wa thawabih. Pada sahaja aku menuntut ilmu, menyampaikan ilmu, mendapat peringatan, memberi peringatan, memberi manfaat, mendapat manfaat, memberi faedah, mendapat faedah, mengajak supaya berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyeru kepada hidayah, menunjukkan kepada kebaikan, mengharapkan redha Allah, pahala dan dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi itu antara niat-niat kita dalam menuntut ilmu pada pagi ini insya-Allah. Alhamdulillah, macam cikgu sebut tadi tentang bulan Rabiul Awal, kita masih lagi duduk dalam bulan Rabiul Awal. Jadi kita banyakkanlah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambutan Maulid ni sebenarnya sepanjang tahun, sebenarnya sambutan Maulid sepanjang tahun. Cumanya bulan Rabiul Awal kita makin kuat menyambutnya sebab dia ada faktor pendesak, faktor penguat. Faktor penguatnya adalah bulan tu bulan kelahiran. Kalau ikutkan sambutannya sepanjang tahun, bukannya bulan Rabiul Awal saja, kan? Jadi sambut Maulid Nabi SAW ni sepatutnya sepanjang-panjang tahun, selawat pada Nabi SAW sepanjang-panjang tahun, kan, sebanyak-banyaknya. Macam cikgu sebut tadi tentang mendapat rahmat daripada Allah, kan, menjemput rahmat daripada Allah SWT. Selawat adalah salah satu daripada faktor untuk dapat rahmat, kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Okey. Jadi insya-Allah pada pagi ni kita akan sambung kuliah kita waktu Covid ni, dia jadi jarak-jarak juga. Dia bukan penjarakan fizikal je, kuliah pun jadi penjarakan juga. Bulan lepas tak ada, bulan ni ada. 2 bulan lepas ada, bulan lepas tak ada, bulan ni ada. Dia penjarakan kuliah. Jadi insya-Allah kuliah kita pada pagi ni kita sambung yang 2 bulan lepas kita baca. Kita sambung kitab Hikam Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dan hikam ataupun kata-kata hikmah Imam Al-Haddad. Kita sampai hikmah yang ke berapa? 20? 24 ke 28? 28. 38. Sudah 41. 38 sudah. 2 bulan lepas 41. Betul dah, 41. Kita baca 3 hikam setiap kali kuliah, kan. Jadi 38 maknanya 41 lah, betul dah. Okey. Jadi 41, kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu, man tarakal jazma lil wahmi fahuwa ahmaq, wa man aqama ala syakki ma'a imkanil masiri ila al yaqini fahuwa akhraq. Okey. Man tarakal jazma lil wahmi
Sesiapa yang meninggalkan sesuatu yang pasti untuk sesuatu yang waham, yang samar-samar. Waham ni kalau kita belajar dari segi ilmu mantiknya, kita ni ada peringkat-peringkat kepercayaan. So dia ada yang paling tinggi sekali yakin ataupun jazam tu lah. Maknanya dia 100% pasti, tak ada keraguan langsung, tu dia panggil yakin. Lepas tu dia ada ghalabatuz zan ataupun zan al-ghalib, maksudnya kemungkinan yang sangat-sangat besar, yang hampir-hampir kepada pasti. Kalau kita boleh letak persen, katalah lebih kurang 90% macam tu. Lepas tu dia panggil zon. Zon tu lebih kurang 75% macam tu. Lepas tu ada yang dipanggil sebagai syak. Syak ni 50-50. Bahasa Melayu pun kita panggil syak. So syak ni 50-50. Dia mungkin ya, mungkin tidak. Mungkin ya, mungkin tidak. So tu 50-50 dipanggil syak. Lepas tu bawah lagi daripada tu, itu dipanggil sebagai waham. So waham ni dia mungkin, tapi mungkin tu kecil. Katalah lebih kurang, kalau zon tadi 75, maknanya dia 25 lah. Waham tu jadi 25 je lah, lebih kurang 25%. Maknanya dia lawan kepada zon tadi. Zon tu mungkin ya, tapi adalah mungkin tidak. Tapi kemungkinan ya tu lebih besar. Kalau waham ni, kemungkinan ya tu yang sedikit, kemungkinan tidak tu yang banyak. Itu yang dipanggil kesamaran. Benda tak pasti, benda entah jadi entah tidak. Itu dia panggil waham. So man tarakal jazma lil wahmi fahuwa ahmaq. Siapa yang meninggalkan sesuatu yang pasti kerana sesuatu yang tak pasti, maka dialah orang yang ahmaq, orang yang bodoh. Ataupun kalau nak terjemah bahasa yang lebih tepatnya, ahmaq bukan bodoh. Ahmaq adalah bangang. Dia lagi dahsyat daripada bodoh. Memang macam tu. Ahmaq ni dia bodoh yang terlampau tinggi. Tu perkataan bahasa Arab kan dia berbeza-beza, dia ada level-level dia. Jadi ahmaq ni perkataan yang lebih kasar sebenarnya. Dia bunyinya lebih kasar. Wa man aqama 'ala syakki ma imkanil masiri 'ala al-yaqini fahuwa akhraq. Siapa yang berdiri ataupun yang membuat sesuatu, aqama, melakukan sesuatu, mendirikan sesuatu, 'ala syakki, di atas sesuatu yang meragukan, ma'a imkanil masiri 'alal yaqin, sedangkan dia mampu untuk pergi kepada sesuatu yang yakin, fahuwa akhraq, maka dia adalah orang yang dungu. Okey, lebih kurang macam tadi jugalah. Akhraq, orang yang tak cerdik langsung lah. Alright, so kita ambil dia punya syarah dekat situ. Meninggalkan sesuatu yang sudah pasti, iaitu janji-janji Allah berupa ganjaran pahala melakukan ketaatan dan balasan siksaan bagi yang melakukan maksiat, serta menyalahi syarak kerana hendak mendapatkan sesuatu yang belum pasti seperti harta, dapat memiliki serta memanfaatkannya, merupakan kebodohan yang nyata. Artinya yang pasti adalah janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah takkan memungkiri janji. So yang itu yang pasti, confirm berlaku. Janji Allah pasti berlaku. Allah janjikan pahala, confirm Allah bagi pahala. Dia tak ada keraguan dekat situ. Tapi kita tinggalkan yang pasti tu untuk mendapat sesuatu yang tak pasti. Contohnya disebutkan di sini, contohnya mencari harta. Kan berapa ramai orang tinggal solat sebab cari harta. Orang tinggalkan tutup aurat sebab cari harta, sebab nak kerja dan sebagainya. Sedangkan cari harta tu belum tentu dapat. Berniaga belum tentu untung.
Contohnya, memang confirm lah, benda tu tak pasti kan. Berniaga mana dia pasti untung. Mungkin untung, mungkin rugi. Tapi sebab berniaga, dia tinggal solat. Contohnya, maknanya ini yang disebut oleh Imam Ghazali, ahmaq, orang yang bangang. Sebab apa? Dia tinggal benda yang pasti untuk mencari benda yang tak pasti. Kalau ada satu lagi pepatah Melayu sebut, dengar guruh di langit, air di tempayan dicurahkan. Ya. Jadi air yang kat dalam tempayan itu sudah pasti. Guruh di langit belum tentu lagi turun hujan. Benda tak pasti. Ya. Tapi pepatah tu sebut tentang orang yang tak cerdik lah tu. Kan pepatah tu menunjukkan orang yang betapa ada orang yang tak cerdik. Semata-mata sebab dengar-dengar macam hujan nak turun, dia sanggup buang air dalam tempayan. Tapi air dalam tempayan masih lagi sedikit. Pepatah tu masih lagi tunjukkan perumpamaan yang tak berapa sangat, sebab air di tempayan mungkin sedikit berbanding dengan hujan yang turun yang begitu banyak. Jadi kalau hujan turun banyak, air di tempayan tu memang orang tak pandang dah lah. Sebab hujan tu masih lagi bernilai berbanding dengan air dalam tempayan. Hujan pula airnya baru, fresh berbanding dengan air dalam tempayan. Yang ini lagi teruk, sebab yang kita buang adalah pahala di sisi Allah. Yang kita ambil benda yang murah. Maknanya lagi dahsyat daripada perumpamaan Melayu tadi tu. Ya, lagi dahsyat daripada perumpamaan Melayu tadi. Sebab yang kita buang adalah benda yang paling bernilai. Contohnya emas dan perak. Maknanya seolah-olah kita ni ada satu peti emas dan perak. Ada orang nak mai bagi bagi kaca. Kita pun pergi campak buang emas dan perak tu. Tu lagi dahsyat, betul tak? Bukan setakat buang air di tempayan. Dia sanggup buang benda-benda yang bernilai untuk dapatkan benda yang murah. Dan benda yang murah tu pula belum pasti. Mungkin orang tu mai, mungkin tidak. Macam harta, mungkin dapat, mungkin tidak. Pangkat, mungkin dapat, mungkin tidak. Orang yang nak cari peluang dalam politik dan sebagainya, kadang-kadang macam tu. Dia sanggup buat apa saja, yang penting dia dapat undi dan sebagainya, contohnya. So buang agama sebab nak dapatkan pengaruh, nak dapatkan sokongan dan sebagainya. Ini contoh-contoh yang disebut oleh Imam Ghazali, Imam Al-Haddad sebagai bangang. Tapi janganlah pergi kata kat dia pula kan. Imam Al-Haddad kata hang bangang. Saya pergi cari siapa Imam Al-Haddad tu. Imam masjid mana tu. Jadi memang macam tu. Tapi memang itu sifat yang patut kita cek pada diri kita lah. Cek pada diri kita. Saya 2 bulan lepas saya sebut tentang orang yang sanggup berbelanja duit banyak untuk pergi kursus, untuk untung, untuk dapatkan keuntungan. Sanggup pergi kursus sampai 80,000 satu kursus sebab nak kaya. Tapi tak kaya juga. Belum tentu kaya. Mungkin kaya, mungkin tidak. Benda belum pasti. Tapi sanggup tinggal agama. Dan tinggalkan pula benda pasti. Datang ke masjid. Kita mai ke masjid pada pagi ni, benda pasti dapat pahala. Kalau niat yang betul lah. Niat betul, pasti dapat pahala. Yang tu bukan benda yang ragu-ragu. Benda yang confirm. Benda yang memang dah jelas confirm dapat. Sekali tiba-tiba kita tinggalkan. Tinggalkan untuk cari benda yang belum pasti pun lagi dapat, iaitu harta. Rugilah kita. Itu sebab tuan-tuan guru kita dia ajar kita tentang istiqamah. Antara sebab kita boleh istiqamah adalah kita memikirkan tentang akhirat. Kalau kita fikirkan dunia dengan akhirat ni sama sahaja, maka kita payah nak istiqamah. Apatah lagi kalau kita pandang akhirat tu kecil, lagilah. Kalau kita pandang akhirat tu sama dengan dunia, memang payah nak istiqamah. Tapi kalau kita pandang akhirat tu benda pasti, benda yang besar, dunia ni yang benda tak pasti, maka ketika tu kitalah orang yang paling rugi. Sebab kita akan dapat istiqamah insya-Allah kalau nampak akhirat tu besar. Okey, contoh mai kuliah kan. Mai kuliah ni nak istiqamah. Kalau kita fikirkan aku ni ada keluarga, aku ni perlu makan, aku ni perlu kan. Padahal benda tu benda tak pasti. Kita tinggalkan istiqamah kita. Sebab kita fikir benda-benda lain. Padahal benda tu tak pasti juga. Ada orang dia kata dulu dia mengaji. Lepas tu tinggal mengaji lepas nikah. Lepas tu bujang mengaji.
nikah terus tak pergi mengaji dah, tak pergi kuliah. Sebab alasan dia dah ada keluarga, nak kena jaga isteri. Lama berapa tahun lepas tu main pula kuliah. Macam mana boleh main pula? Bercerai dah ustaz. Okey. Bukanlah kita nak kata apa, biasalah benda nikah cerai ni, nikah kata apa, jodoh ni semua Allah Taala tentukan, betul. Cumanya akhirnya dia kata menyesal, kata. Menyesal tu bukanlah menyesal kahwin, tak. Tapi dia kata menyesal tinggal kuliah bertahun-tahun ni tu. Sebab apa dia tinggal? Sebab dia rasa macam bila dia tinggal tu dia dapat jaga keluarga dia dengan lebih baik. Bukanlah kita kata langsung tak jaga keluarga, tapi takkanlah sampai seminggu sekali pun tak boleh main kuliah, betul tak? Seminggu sekali pun tak boleh. Semata-mata sebab nak kena jaga. Takut nanti orang rumah kata apa. Dia terlampau sangat kan. Jadi akhir sekali rupa-rupanya benda yang dia nak jaga tu yang dia tak dapat. Benda yang dia nak jaga sangat dia tak dapat. Sedangkan dia telah meninggalkan benda yang pasti. Bertahun-tahun dia tinggalkan benda yang pasti dapat, iaitu ganjaran di sisi Allah SWT. Nak sangat benda yang tak pasti pun berlaku. Jadi ini contohlah, benda-benda macam ni, contoh ni terlampau banyak. Tuan-tuan sendirilah kiaskan kepada diri masing-masing, pada diri kita sendiri. Melakukan perkara yang syak dan ragu-ragu sedangkan boleh menghilangkannya untuk mendapatkan yang yakin merupakan kedungguan yang jelas. Contohnya ragu-ragu pada suatu perkara, sama ada halal atau haram, sedang dia memiliki kitab-kitab fiqh untuk dirujuk atau ada ulama yang ditanya dan sebagainya. Ya, duk mainlah kat benda yang ragu-ragu, sedangkan boleh cek benda tu boleh ke tidak. Satu dari segi ilmu tu satulah. Maknanya kita ni kan ada benda yang kita tak pasti halal ke haram, halal ke haram. Ada orang dia teruslah buat benda tu walaupun dia tak pasti halal ke haram. Sedangkan dia boleh je angkat telefon tanya ustaz, WhatsApp tanya ustaz. Boleh, bukan tak boleh. Tapi dia tak mau, dia rasa tak apalah, boleh kot dia main kod tu je kan. Kod boleh kot benda ni, halal kot. Cara macam ni boleh kot. Dia duduk fikir macam tu je. Dia ragu-ragu, dalam keadaan ragu-ragu, sedangkan dia boleh tanya kepada orang alim. Banyak orang alim sekeliling dia. Tuan-tuan, ada satu orang dia siap buat seminar apa semua, mengajar orang ramai. Lepas tu ada orang yang kritik, ada orang tegur dia, kata benda ni tak betul ni, ada tak kena. Dia dah ada syak dalam diri dia, betul ke apa aku buat ni. Tapi dia teruskan juga, walaupun dia boleh je rujuk pada mufti, dia boleh rujuk pada agamawan. Dia tak ada ilmu agama, walaupun orang panggil dia ustaz, tapi dia tak mau rujuk, terus jugalah buat. Tapi ragu-ragu tu ada, tapi terus buat. Sebab apa? Duit. Seminar kan orang bayar kan, nak datang. Lepas tu ada ustaz datang kat dia. Ustaz bagi tahu, kata, saya boleh betulkan apa yang kamu bentangkan ni free of charge, tak perlu bayar. Tapi sebab egonya pasal tak payah. Nampak? Maknanya bukan sekadar tak pi cari. Ini orang ada ilmu, jumpa pun dia tak mau juga. Maknanya ego yang terlampau menebal. Ini sebenarnya satu kebodohan yang nyata juga. Kata Imam Al-Haddad, benda yang kita boleh cari yakin, tapi kita tak mau yakin. Okey. Sebenarnya dalam masa yang sama, perkara ni, yang ini, dia termasuk jugalah macam yang nombor satu tadi. Iaitu kita sentiasa buat benda yang kita tak pasti. Benda yang tak pasti lagi sekali lah, bab cari harta dan sebagainya. Sedangkan kita boleh cari benda yang dapat pahala secara pasti. Pun satu lagi, kita boleh buat satu benda yang memang confirm dapat pahala. Kita terus menerus buat satu benda yang belum tentu dapat pahala, bahkan belum tentu lagi dapat untung rugi. Dunia pun belum tentu, akhirat pun belum tentu lagi. Sekali kita buat benda tu sebab apa? Sampai kita tinggalkan benda yang confirm dapat pahala. Ibadat kita, apa-apalah, sedekah kita, benda yang kita boleh buat dapat pahala, dah confirm pahala, tak apa.
Kita tak mau pi ke situ. Ataupun orang yang tak mau upgrade diri, orang yang tak mau perbaiki diri. Kita perbaiki diri ni kan ke arah benda yang lebih meyakinkan lah. Benda yang lebih elok. Benda yang elok ni benda yang lebih pasti dapat kebaikan. Itu maksud elok. Rumah nak roboh, orang renovate bagi elok. Bukan rumah elok, renovate bagi nak roboh. Kan asalnya macam tu. Jadi bila nak roboh, nak reban, kita tak mau duduk dalam tu, kita risau. Kita tak akan duduk sentiasa dalam tu sebab kita risau dia akan roboh. Kita ada duit, sekali sengaja tak mau juga nak perbaiki rumah kita bagi elok. Maknanya kita jadi orang yang tak cerdik lah. Jadi orang yang tak cerdik, duduk dalam keadaan yang tak pasti, takut roboh, tapi tak mau perbaik rumah. Duit simpan aja lah, letak je lah dalam bank. Jadi tak cerdik lah. Lain lah kalau memang tak ada duit. Kalau tak ada duit, tak boleh nak perbaiki, itu cerita lain. Ini kita ada duit, cukup untuk perbaik rumah daripada dia roboh. Dan kita tak mau, biarlah, tak apalah. Biar tu kalau benda tu kuat tak apa, kita ragu-ragu, kita risau, tidur pun tak tenang. Bila hujan turun kita risau, ribut lagilah kita risau je lah. Tapi dalam masa yang sama sengaja tak mau perbaiki rumah. Orang tu tak cerdik. Okey. Sekarang ni kita tengok pada rumah, kita nampak tak cerdik orang tu. Tapi pada bab agama kita tak peduli. Sedangkan bab agama lebih-lebih lagi. Kita buat benda yang kita tak pasti, kita tinggalkan benda yang pasti. Tuan-tuan ikut orang yang, tuan-tuan perhatikan orang yang ikut ajaran sesat. Dia ada keraguan, saya yakin dia ada keraguan sebenarnya. Sebab ramai orang cerita dengan dia, "Weh, hang jangan weh. Itu tak betul tu." Kan kat Kedah ni pun ada kan yang duduk atas gunung apa semua tu pun ada juga. Kan? Dia ada keraguan, bukan tak ada. Lagi-lagi bila kawan-kawan dia, saudara mara, adik-beradik dia semua kata, "Ish, tak betul ni." Tak betul. Dia ada keraguan. Tapi kenapa dia tak hilangkan keraguan dia dengan mencari orang yang faqih, orang yang faham fiqh, orang yang faham hukum hakam. Dia tak mau pergi cari. Maka dialah yang orang yang tak cerdik. Okey, terus pergi nombor 42. Qala radhiyallahu anhu, yanbaghi an yadura kalamul alimi billahi ma'a ammatil mu'minina ala thalathati umur. Al-awwalu at-tadhkiru bin ni'am, والثاني التزام الطاعة، والثالث اجتناب المعصية. فكل عالم أخذ يتكلم مع العامة بغير ما يدخل تحت هذه الثلاث فهو فتان. Sepatutnya ataupun hendaklah perkataan yadural kalam berputarnya kalam, maksudnya seputar ini sahajalah, dalam lingkungan ini sahaja. Yadur tu maknanya dia berpusing. Dara yadur, dia berpusing dekat situ je. Al-kalam, kalam perkataan lah. Apa benda yang dia nak sampaikan. Al-alimi billah, orang yang alim dengan Allah, orang yang arif billah, para ulama dan sebagainya. Ma'a, bersama ammatil mu'minin, orang awam di kalangan orang yang beriman. Ammah, bahasa Melayu pun am kan, maksudnya orang awam, orang beriman yang awam. Seharusnya berputarnya kalam seorang alim bersama dengan orang yang awam ala salasati umur, atas 3 perkara. So 3 je. Patutnya 3 tu je. Apa dia? Yang pertama, al-awwalu at-tadhkiru bin ni'am. At-tadhkir, memberi peringatan. Kan? Memberi peringatan bin ni'am, dengan nikmat-nikmat. Nikmat Allah lah. Kan? At-tadhkir tu yang mai perkataan tazkirah kan, ataupun wadzakkir kan, fadzakir dan sebagainya. Berilah peringatan. Zakir, bagi peringatan. Zikra, tazkirah kan. Tazkir, perbuatan memberi peringatan, kita panggil tazkir. So tazkir
bin ni'am. Ni'am jamak kepada nikmat, plural kepada nikmah. Tu ni'am. So ni'am plural kepada nikmah. Nikmah satu. Satu nikmat, dua nikmat, tiga nikmat kan? Satu ni'am. Plural ni ni'am. Okey. Nikmah, nikmatan, ni'am. Okey, seterusnya wasani ilzamut ta'ah, menyuruh kepada ketaatan. Ilzam ni dia memestikan sebenarnya. Memestikan ilzam. Itulah datangnya perkataan lazim. Lazim bahasa Melayu lain dengan lazim bahasa Arab Lazim bahasa Melayu selalu, betul tak? Kerap kan? Lazim, dia melazimi sesuatu kan, kerap. Tapi lazim kalau dalam bahasa Arab maksudnya benda yang mesti. Benda yang mesti. So dia bukan kerap tapi dia mesti. So ilzam dia memestikan ketaatan. Terjemah bahasa kita mudah, menyuruh ketaatan. Ketiga, as-salis ijtinabul maksiyah, menjauhi maksiat. Fakullu alimin, dan setiap orang alim, akhadha, yang mengambil, yatakallam, maksudnya mengambil jalan bercakap, ma'al ammati, dengan orang awam, bighairi ma yadkhulu tahta hadhihi thalath, dengan yang lain daripada apa yang masuk di bawah tiga perkara ini, fahuwa fattan, maka dia adalah tukang buat fitnah. Dia adalah tukang buat fitnah. Fattan. Fattan, tukang buat fitnah. Fitnah kan bahasa Melayu, fitnah. Fitnah. Tapi maksud fitnah kat sini bukan menuduh orang kan? Bukan menuduh orang buat secara salah. Fitnah kat sini maksudnya dia buat benda jahat lah. Buat benda jahat. Benda yang tak elok, memecah belahkan orang dan sebagainya. Fattan. Dia pembuat benda yang salah. Macam satu riwayat bila Nabi SAW dengar sahabat yang menjadi imam, lepas tu dia baca panjang dalam sembahyang. Dia baca panjang dalam sembahyang sampai ada sahabat-sahabat yang komplain, imam kami ni panjang sangat bacaan dia. Kan lepas tu Nabi SAW panggil sahabat tu, Nabi tanya, afattan anta, adakah engkau ni tukang buat fitnah? Tukang buat fitnah ni bukan maknanya dia tuduh orang sana sini, tapi dia buat satu benda yang salah, satu benda yang dosa, ataupun dia merosakkan, menyusahkan orang dan sebagainya. Itu pun dipanggil fitnah juga. Buat rosak, buat binasa orang lain dan sebagainya. So kat sini Imam Al-Haddad sebut, siapa yang orang alim yang tak sebut tiga perkara tu, dia sebut benda lain, bukan tak sebut tiga tu, tapi sebut benda lain, sebut nombor 4, nombor 5, nombor 6, maka ini dipanggil sebagai fattan. Sebab apa? Sebab orang alim sepatutnya itu dah tiga benda perkataan dia selalu. Tak usahlah duk sembang benda lain, tak usahlah duk cerita benda lain. Pertama, nikmat Allah SWT. Yang kedua, suruh orang buat baik. Yang ketiga, cegah orang buat kemungkaran. Cukup. Kan? Hari ni berapa ramai orang yang jahil. Orang jahil jadi keliru sebab orang alim bercakap benda yang tak termasuk dalam tiga ni. Maka dia akan jadi keliru. Orang awam yang jadi keliru sebab orang alim bercakap benda-benda yang tak ada manfaat pun untuk orang awam. Kadang-kadang kalau sekadar nak cerita, nak bersembang, cerita Pak Pandi, tak payah orang alim pun tak apa. Siapa-siapa boleh sembang cerita Pak Pandi. Kalau setakat nak mengajak orang untuk bergaduh, berkelahi, tak payah orang alim. Orang jahil lagi pandai ajak orang berkelahi. Nak tunjukkan orang ni berdebat, orang ni apa pandangan ulama ni kata gini, pandangan ulama ni kata gini, itu bukan perbahasan dengan orang awam. Perbahasan dengan orang awam, kita tak perlu nak ceritakan tentang khilaf ulama terdahulu. Ni imam ni kata gini, imam ni kata gini, imam ni jawab, imam ni punya dalil begini, imam ni punya dalil begini, imam ni jawab ke sini, imam ni jawab balik dalil yang ini. Itu bukan perbahasan dengan orang awam. Jadi akhirnya orang awam terfitnah dengan ilmu, walaupun apa yang dia cakap tu betul, walaupun apa dia bercakap tu betul, tapi dia menjadi fattan, orang yang membuat fitnah. Fitnah dalam masyarakat.
Cuba perhatikan. Dan ini yang berlaku pun, memang berlaku. Bila ada orang ada ilmu tapi duk bersembang benda-benda yang menyebabkan orang berkelahi, menyebabkan orang bergaduh. Kadang-kadang suami isteri boleh bercerai dengan sebab orang alim punya kata-kata. Kan bahaya. Kalau sebab orang jahil punya kata-kata tu tak pelik. Patutnya orang alim ni dia mendamaikan. Sekali tiba-tiba dia pula yang menyebabkan perceraian suami isteri. Bayangkan. Sebab apa? Bukan sebab suami itu memang kaki judi, kaki arak ke apa, bukan. Sebab suami baca doa kunut, isteri tak baca doa kunut. Bayangkan. Kalau sebab suami itu memang kaki pukul bantai, yang isteri tu minta pandangan Tok Guru pun cakap ampilah pejabat agama, minta kaunseling dengan pejabat agama, tu tak apalah lah, akhirnya cerai. Yang suami tu kata tak guna punya Tok Guru, hang lah yang menyebabkan aku bercerai dengan bini aku, padahal dia tak perasan yang menyebabkan perceraian tu dia yang pukul bantai bini dia. Itu cerita lain. Ini tidak. Yang menyebabkan perceraian sebab apa? Suami baca doa kunut, isteri tak baca doa kunut. Maknanya memang orang alim itulah yang tukang buat fitnah. Si alim itulah yang tukang buat fitnah. Maka jauhilah orang-orang begini. Lari daripada orang yang nampaknya berilmu tapi perbahasan dia, percakapan dia tidak berlegar pada 3 perkara itu. Tuan-tuan, orang alim dia pun nak bersembang benda-benda yang kosong juga. Dia bukanlah perbahasan dia hanya baca kitab saja. Kita sembang dengan Tok Guru kita. Kita bercakap juga bab kereta, kita bercakap juga bab makan, kan? Ada, bukan tak ada, kan? Ada sembang dengan Tok Guru bercakap bab kereta, kan? Bab enjin kereta, ada, bukan tak ada. Bukanlah dia cerita imam ni cakap gini, imam ni kata itu je 24 jam dah. Tapi bila dia bercakap dengan orang awam, dia bercakap dengan orang awam secara umumnya, 3 ni lah yang dia akan bawa. Dan hatta kalau dia bercakap bab kereta pun, akhirnya dia akan mengingatkan nikmat Allah SWT. Ini nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita. Saya ingat saya bercakap dengan seorang Tok Guru, cakap bab makan. Seorang anak murid cakap, Ustaz, kedai sana sedap makan. Yang seorang lagi kata, sedap lah, kedai tu yang sedap. Yang seorang lagi kata, kedai sana lah yang sedap. Dia berkelahi. Anak-anak murid ni dia bercakap, nak bawa Tok Guru, nak muliakan Tok Guru. Jadi masing-masing nak bawa pada tempat yang paling sedap sekali, ya. Jadi yang kata kedai A, kedai B, kedai C, dia cakap macam tu. Tok Guru ni pun layan juga. Dia pun cakap, oh itu sedap macam mana, yang ni sedap macam mana pula, yang ni sedap macam mana pula, cerita. Jadi cerita pasal makan. Tapi lah kali dia sebut, dia kata perasan tak, dia kata, kita ni dalam bab makan minum ni, memang kita biasanya akan ada persisihan. Dia kata, tak ada satu tempat yang semua orang setuju pada setiap masa yang mana makanan dia memang sedap. Tak kira lah orang mana sekalipun, orang timur, orang barat, utara, selatan, semua kata sedap. Tak ada satu tempat yang begitu. Mesti ada orang yang tak setuju juga, pada satu-satu makanan tu. Kecuali di satu tempat sahaja yang semua orang akan setuju makanan dia sedap, iaitu di syurga. Syurga je tempat yang takkan ada khilaf sedap ke tidak makanan. Tak mungkin ada orang lagi berkelahi lagi kat syurga, weh tu tak sedap lah. Dia tak mungkin. Sebab makanan dalam syurga semua sedap. Tak mungkin ada menu yang tak sedap dalam syurga. Okey. Jadi bila Tok Guru ni bercakap macam tu, perasan tak? Dia mula tu dia layan dulu kan bab makan, bab apa ni. Tapi akhir sekali dia membawa kepada mengingati nikmat Allah SWT. Nak ingatkan balik pada syurga Allah Ta'ala. Itu cara orang alim bila bercakap dengan orang awam. Dia ada, bukannya dia langsung tak bagi peluang orang nak bercakap bab dunia, tapi dunia tu dia akan ingatkan juga kepada akhirat. Dan lagi-lagi zaman lah ni, tadi Cikgu Soekarno saya dengar tadi dalam waktu saya dekat depan, saya dengar Cikgu Soekarno cakap pasal orang muda, saya pun tak perasan apa dia. Tapi cara nak ajak orang muda dan sebagainya kan, salah satu daripadanya kan, memang kita kena layankan juga apa benda yang dia minat. Apa yang dia minat tu kita kena layankan juga. Bukanlah kita tak layan langsung, tapi macam mana kita bawa apa yang dia minat itu
Yang kita layankan dia tu supaya akhir sekali membawa dia kepada akhirat. Macam tu je. Ya. Jadi kalau dia minat bola, tak apalah, kita layankanlah. Tapi akhir sekali macam mana nak bawa dia pada akhirat? Mesti ada dia punya cara dia. So orang yang betul-betul berilmu, ini peranan dia. Mesti bawa kepada nikmat Allah, suruh pada ketaatan, tinggalkan maksiat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu yang sepatutnya. Baru-baru ni tuan-tuan tahu ada dekat Facebook orang duk berdebat tentang Ibnu Arabi. Tentang Ibnu Arabi. Tuan-tuan, ramai di kalangan kita ni, hatta ibu-ibu yang datang mengaji pun tak pernah kenal pun Ibnu Arabi tu siapa dia. Betul tak? Sekali ada ustaz-ustaz ni, dia duk berkelahi kata Ibnu Arabi tu kafir. Mengkafirkan Ibnu Arabi tu. Ibnu Arabi ni ulama dulu ulama tasawuf besar. Jadi duk bahas benda tu. Kafir dia ni, yang sebenarnya apa? Dia bawa, dia duk perjuangkan benda tu lah, mengkafirkan Ibnu Arabi. So itu perjuangan dia. Di mana-mana dia pun dia bawa, dia nak kafirkan Ibnu Arabi. Jadi satu persoalan yang saya tanya pada dia pun satu je, cuba baca. Buat apa sebenarnya bawa benda ni? Apa manfaatnya pada orang awam? Apa manfaatnya pada orang awam? Nak bercakap sama-sama golongan agamawan, silakanlah. Tapi yang duk bahaskan benda ni di kalangan orang awam, apa guna dia? Tapi akhir sekali rupa-rupanya dia nak bawa ke mana? Dia pun kafirkan ulama yang lain. Lepas tu dia perendahkan ulama yang lain, dia pelekehkan pula. Dia punya stage dia lah. Rupanya yang dia nak bantai ilmu tasawuf tu secara keseluruhan. Dia nak bantai Imam Al-Ghazali dan sebagainya. Tapi dia tak boleh direct tuju pada Imam Ghazali. Kalau dia direct tuju pada Imam Ghazali, orang akan menting, orang akan bertolak dia jauh-jauh. Jadi dia pusing jauh sikit. Kali baru dia hentam Imam Ghazali. Dah dapat pengaruh, nampak kemas. Sebab ada satu istilah dipanggil khalif tu'raf. Engkau berbeza daripada orang lain, engkau akan dikenali. Perbahasan ni ustaz-ustaz lain tak bawa, dia je bawa. Oh, nampak dia kemas sebab dia berbeza daripada orang lain. So bila berbeza daripada orang lain akan lebih mudah dikenali. Mudah dikenali, bawa keluar bawa pengaruh, dapat pengaruh, maka akhir sekali baru keluar true color dia. Itu yang berlaku. Jadi jaga-jaga dengan orang yang buat pelik daripada orang lain, bercakap pelik daripada orang lain. Sebab bila bercakap pelik daripada orang lain ni, maknanya dia tak bercakap benda-benda yang betul-betul mengajak orang pada kebaikan, mengelakkan orang daripada melakukan maksiat, maka biasanya ada hidden agenda, kan? Sebab dia nak cari pengaruh. So kena jaga-jaga. Seterusnya 43, qala radhiyallahu anhu, rahmatun tatlubuk wa rahmatun tatlubuha. Dua jenis rahmat. Rahmat yang mencari engkau ataupun rahmat yang engkau mencarinya. Tatlubuk wa rahmatun tatlubuha. Fallati tatlubuka rahmatul hidayah bil bayan. Wa li ajliha kana irsalur rusuli wa inzalul kutub. Wallati tatlubuha hiyal jannah. Tas'a laha bil amali salih ala qanunil ilmin nafi'. Dua jenis rahmat. Satu rahmat, rahmatun tatlubuka, rahmat yang menuntut engkau, yang mencari engkau. Wa rahmatun tatlubuha, engkau yang mencari dia. Fallati tatlubuka, yang mencari engkau, rahmat yang mencari engkau. Rahmatul hidayah bil bayan, rahmat hidayah dengan penjelasan. Wali ajliha, dan kerana rahmat inilah irsalur rusuli, kana irsalur rusul wa inzalul kutub, diturunkan rasul-rasul. Rusul tu plural kepada rasul, wa inzalul kutub, dan turunnya kitab-kitab. Kutub plural kepada kitab, ya. Rusul plural kepada rasul. Rasul dia ada waw, kan? Rasul.
kan, amanar rasulu bima unzila ilaih, kan, rasul, kan, amanar rasulu bima unzila ilaih. Lepas tu rusul, bila sebut rusul, tu plural, kan, yang tu tak ada waw, jangan pula rusul, tak, rusul. Okey. Wallati tatlubuha, dan rahmat yang engkau cari dia, hiyal jannah, dia adalah syurga. Tas'alaha, engkau berusaha untuknya, bil amali salih, dengan amal salih, ala qanunil ilmin nafi', atas peraturan ilmu yang bermanfaat. Okey. Kat sini sebenarnya mudah untuk faham. Kita dua jenis rahmat ni. Rahmat yang pertama ni kita rasa seronok sebab rahmat tu yang cari kita. Hidayah Allah Ta'ala. Hidayah Allah. Bukan kita cari pun. Kan hidayah ni dia main tanpa kita berusaha pun. Allah Ta'ala bagi pada kita. Alhamdulillah, Allah bagi hidayah. Jadi ni kan rahmat. Hidayah ni kan rahmat daripada Allah, kasih sayang daripada Allah. Allah sayang pada hambanya, Allah turunkan rasul-rasul. Allah sayang pada hambanya, Allah turunkan kitab-kitab. Allah utuskan rasul, Allah turunkan kitab. Ini kasih sayang Allah. Dan kalau kita fikir-fikir, ya Allah baiknya Allah Ta'ala, Allah turunkan tu. Kita dapat hidayah ni satu perkara yang nikmat ataupun rahmat yang memang kita akan rasa besar sangat. Lagi-lagi bila kita nampak orang yang tak dapat hidayah atau belum dapat hidayah. Apa beza kita dengan dia? Sama je, ya? Kita lahir daripada perut mak kita juga, sama je macam dia. Mata kita dua, sama je macam dia. Kita ada hidung, ada mulut, dia pun ada juga. Dia ada otak, kita ada otak. Dia makan nasi, kita makan nasi, sama je. Tak ada beza pun. Dia jalan dengan kaki, kita jalan dengan kaki, sama. Tapi kenapa Allah Ta'ala bagi hidayah pada kita, Allah belum bagi hidayah pada dia? Itu kan satu rahmat yang sangat besar daripada Allah sebenarnya. Kalau kita tengok orang macam tu, kata Allah baiknya Allah Ta'ala bagi pada aku hidayah. Hidayah ni satu rahmat yang sangat besar. Tapi rahmat yang mencari kita, bukan kita yang mencari dia. Cumanya terima ke tidak? Ada orang rahmat tu dah cari dia, dia yang tolak rahmat tu, dia yang tolak kasih sayang Allah Ta'ala tu. Hidayah ada tapi dia tolak, dia tak peduli, kan? Dia tak mau, benda ni tak penting, dia yang sombong. So rahmat dah ada, tapi ada orang tak mau ambil rahmat tu. Okay, itu rahmat mencari engkau. Yang kedua, rahmat engkau cari dia. Nak dapatkan rahmat yang kita cari, yang kita kata kita mencari rahmat, mencari kasih sayang Allah, menjemput rahmat Allah Ta'ala. So apa dia? Rahmat yang paling besar, nak dapat syurga Allah Ta'ala. Dapat syurga Allah SWT, maka kita kena usaha. Usaha kita dengan amal soleh. Ni kan hadis Nabi SAW yang semua orang masuk syurga dengan rahmat, kan, bukan dengan amal, kan, dengan rahmat dia, kan. Sahabat tanya, hatta engkau sekali wahai Rasulullah, takkan kau pun macam tu juga? Rasulullah kata, hatta aku sekali pun masuk ke syurga dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah. Kita selalu sebut benda tu. Tapi bila kita kata masuk syurga dengan rahmat Allah, bukan berarti kita boleh relax. Sebab yang rahmat yang ini pula kita kena cari. Dia beza dengan rahmat yang pertama tadi. Rahmat daripada Allah yang pertama tu, dia yang cari kita hidayah. Tapi nak dapat syurga, kita yang kena cari dia. Kita yang kena cari rahmat tu. Jadi kita tak ada lah goyang kaki je. Dia tak apalah, masuk syurga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal. Goyang kaki je lah, dah. Kenalah cari rahmat tu. So cari rahmat Allah Ta'ala itu dengan amal soleh. So amal soleh tu sebab apa? Sebab nak rahmat Allah. Bukan amal soleh tu yang beli syurga, kan? Amal soleh tu untuk mendapat rahmat daripada Allah. Begitu je, kan? Kita pergi ke rumah orang buka pintu ke tidak, itu atas dia. Tapi kita kena pergi dulu kat rumah dia. Kalau kita tak pergi rumah dia, dia buka pintu pun kita tak boleh masuk, sebab kita tak pergi. Kita kena pergi lah. Tapi atas dia lah pula nak buka pintu ke tidak. Itu baru rumah manusia, hamba je, hamba Allah Ta'ala je.
Ini kan pula nak syurga Allah. Lepas tu tak mau pergi ke situ. Lepas tu kata tak apalah, tengoklah rahmat Allah Ta'ala ada, dapat masuk syurga. Tak jadilah. Dia perlu usaha. Dan usaha ni yang disebutkan di sini tadi apa? Amal soleh atas peraturan ilmu yang bermanfaat. Siapa yang tidak menanam, tidak bercucuk tanam, tidak akan dapat menuai hasil dia. Dalam bahasa Arab disebut man lam yazra' la yahsud. Siapa yang tidak bercucuk tanam tidak akan dapat menuai hasil. Hasil ni Allah Ta'ala yang bagi, tapi kena usaha dulu untuk bercucuk tanam. Akhir sekali dapat ke tidak hasil tu serah pada Allah. Rahmat Allah Ta'ala jualah yang mendatangkan hasil tu, tapi usaha kena buat dulu. Benda duniawi pun macam tu, benda akhirat lebih-lebih lagi. Benda akhirat lebih-lebih lagi. So kita cek baliklah pada diri kita. Tengok kita, aku ni macam mana sebenarnya? Aku nak rahmat Allah Ta'ala ke tidak? Itu yang kita kata buat majlis selawat apa semua tu kan. Sebab nak dapat rahmat Allah, carilah apa-apa perkara yang dapat rahmat Allah. Cari semua perkara. Sebab itu yang kita nak. Kita kena buat. Buat, rahmat Allah turun. Rahmat Allah turun. So rahmat yang kita cari, bukan rahmat yang mencari kita. Rahmat yang mencari kita, alhamdulillah kita dah dapat. Sekarang ni kita kena cari pula rahmat. Antaranya apa dia? Itulah majlis selawat contohnya kan. Selawat-selawat pada Nabi SAW. Itu semua mendatangkan rahmat daripada Allah. Kita duduk dalam majlis ilmu hari ni, kita harapkan rahmat Allah. Yang paling kita minta bila kita duduk dalam majlis ni sebenarnya kasih sayang Allah, rahmat Allah. Itu paling besar yang kita perlukan. Dan kita nak ilmu yang bermanfaat supaya terus menerus kita tahu macam mana nak dapat rahmat Allah. Kita datang tu sini dapat rahmat Allah, kemudian kita harapkan dapat ilmu yang bermanfaat supaya aku balik nanti pun aku akan terus mencari rahmat Allah. So kita macam orang yang baru nak belajar bawa kereta, supaya nanti kita boleh bawa kereta dengan baik, supaya terus menerus kita boleh bawa kenderaan kita dengan baik. Orang pun pergi belajar kursus memandu dan sebagainya nak dapat lesen. Sekarang ni kita datang ke majlis ilmu sebab nanti ni lepas habis majlis kita harapkan kita terus cari rahmat Allah. Yang hebatnya pula dalam majlis itu sendiri pun rahmat Allah bercucuran. Kita masuk masjid, doa kita apa dia? Allahumma ftahli abwaba rahmatik, kan? Rahmatik kan? Rahmatmu. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. So masuk masjid, minta rahmat Allah Ta'ala juga. Banyak apa-apa pun minta kasih sayang Allah, minta kasih sayang Allah. Doa waktu fajar, Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talummu biha sya'ati wa taruddu biha ulfati. Kan? Sampai habis ayat tu minta rahmat. Minta rahmat Allah. Dengan rahmat Allah lah engkau memberi petunjuk pada hatiku. Dengan rahmat engkau lah engkau himpunkan apa-apa yang berselerak daripada urusanku. Dengan rahmat engkau lah engkau menjinakkan hatiku dan sebagainya. Macam-macam lah. Minta rahmat Allah. Rahmat Allah Ta'ala ni perkara yang paling besar dan kita kena cari rahmat Allah. Antaranya juga bercakap tentang dan mengingati orang soleh. Inda zikri salihin tanzilur rahmah. Sebut saja orang soleh, rahmat akan turun. So biasakan bercakap tentang orang yang baik, bersembang tentang orang yang baik, orang yang soleh. Mudah-mudahan rahmat turun. Tadi apa Cikgu Sukarno cerita tentang Syekh Nuruddin contoh, kan, sebut kita dalam hati kita ni sangka baik kita, tentu sekali lah Syekh kita tu jauh lagi soleh daripada kita. Tak boleh nak banding pun dengan kita. Mulut dia yang tak berhenti berzikir, kan? Mulut dia yang sentiasa mengajar, tangan dia yang sentiasa menulis kitab, mata dia yang sentiasa melihat kepada Quran, yang sentiasa melihat kepada kitab-kitab ulama terdahulu dan sebagainya. Jauh sangat dengan kita. Jauh sangat-sangat dengan kita. Tak boleh nak compare pun, macam langit dengan bumi. So kita tahu beliau tu soleh di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala saja yang tahu. Tapi pada zahir pandangan kita, beliau soleh. Jadi kita sebut tentang beliau, cerita tentang beliau. Mudah-mudahan satu sebabnya apa dia? Sebab kita nak dapat rahmat daripada Allah.
Rahmat daripada Allah biar bercucuran. Saya pernah cerita dulu, saya kata ayah saya orang yang suka bersembang. Kalau dia bersembang, dia suka cerita tentang Habib-habib dulu apa semua, yang dulu-dulu lah, tahun 50-an, tahun 60-an. Jadi dia bercakap tentang orang dulu-dulu ni begini, yang orang-orang yang soleh kan, Habib yang dari Yaman, dari Mekah, dari mana. Dia cerita tu. Padahal cerita tu kita dah dengar daripada dulu dah, 40 tahun lepas saya dengar dah cerita tu kan. Tapi dia ulang lagi. Tapi bila ulang tu, kita harapkan satu benda, nak dapat rahmat daripada Allah, kasih sayang daripada Allah. Biarlah diulang-ulang pun tak apa. Sebab setiap kali diceritakan tu, setiap kali itulah rahmat Allah turun. Macam kita buat sambut majlis maulid lah, kita baca benda sama je. Kalau siapa yang baca berzanji lah. Yang marhaban yang baca maulid ibai lah. Sama je dia baca setiap kali. Tapi setiap kali itu sebut tentang Sayyidus Salihin, penghulu orang salih, itu Nabi Muhammad SAW. Setiap kali sebut tentang baginda, lagilah banyak rahmat turun. Itu yang kita nak ni, kita nak lepas daripada COVID-19 apa semua ni. Kita nak dapat rahmat daripada Allah. Allah Ta'ala punya kasih sayang yang dapat hilangkan COVID-19 ni. Itu yang Syekh kata, kena buat juga majlis lawat, kena teruskan juga buat majlis lawat, supaya mudah-mudahan dengan rahmat Allah lah penyakit ni hilang. Penyakit kita ni, kita makan ubat sebagai usaha, tapi kan rahmat Allah je yang boleh hilangkan penyakit kita. Kita pun tahu benda tu. Bila kita makan ubat, kita baca bismillah. Sebab apa kita sebut bismillah? Sebab kita nak dapat rahmat Allah. Kalau semata-mata dengan logik akal, dengan ilmu doktor semata-mata, tak perlu sebut bismillah, telan je lah ubat. Tapi doktor pun tak boleh 100% yakin kau pasti akan sihat. Tak ada seorang doktor pun boleh yakin benda tu. Hatta kalau kita sakit biasa-biasa je pun, tu pun doktor tak boleh kata confirm sihat. Ubat ni confirm sihat, tak. Rahmat Allah Ta'ala jualah yang datang menyembuhkan. So semua benda kita harapkan rahmat daripada Allah. So cari rahmat Allah. Ada rahmat yang dia cari kita, alhamdulillah. Ada rahmat yang kita cari dia. Jadi mudah-mudahan kita jadi di kalangan orang yang rajin mencari rahmat daripada Allah SWT. Wallahu alam. Kita sambung bacaan kitab Syu'anya solat, insyaAllah. Ada orang yang dia tak, yang sebut pasal tak pasti kepada pasti tu. Saya kesian bila orang yang jenis ada penyakit was-was. Tadi kan was-was. Bila was-was, tak pergi bertanya pada guru, dia kadang-kadang jadi lagi dahsyat. Ada satu orang tu, sebab ustazah dia cakap, kalau minum air, niatnya air ni arak, jadi hukum dia haram. Betul kan? Okey. So dia faham sendiri, dia fikir sendiri dalam kepala dia, oh kalau kita fikir satu benda tu najis, dia jadi najis gitu. Itu kan lain, ustazah tu tak cakap macam tu, tapi dia sendiri faham macam tu. Jadi akhir sekali dia boleh bayangkan semua ni udara yang ada ni najis. Dia dah jadi penyakit mental. Semua udara najis. Bukan najis biasa-biasa pula, najis mughalazah. Jadi dia nak buat apa pun dia jadi tak tentu arah. Dia kata sudah najis. Angin bertiup, sudah aku kena sertu. Ambil tanah, cuci muka. Dah jadi macam orang tak betul. Padahal dia normal. Tapi sebab syak tu, was-was dan keraguan tu, dia tak pergi tanya guru. Tak mau pergi tanya guru. Dia kata sebab dia pernah bayangkan angin ni najis. Apa dia ingat bila dia bayang angin najis, angin tu jadi najis. Ya. Ni kalau pun dibayangkan ini adalah arak, ini tak jadi arak. Cuma dia haram minum. Kan? Air ditumpah tak jadi najis. Walaupun dia bayangkan ini arak. Kalau air ni dibayangkan arak, tumpah kat baju dia, dia buat semayang baju ni, boleh tak? Boleh. Kan? Sebab walaupun dia bayangkan arak, tapi ni bukan arak. Kan? Ni air yang suci. Jadi tak mengubah hukum. Cumanya haram
dia niatkan itu arak, bila dia nak minum memanglah haram. Mana boleh niatkan benda haram, nak minum, nak buat benda salah, walaupun benda tu betul tapi niatnya salah, kan jadi haram. Sembahyang dengan niat nak menipu orang, haramlah sembahyang dia, walaupun sembahyang tu ibadat, kan? Jadi perbuatan niat dia tu yang salah. Jadi sekarang ni niat dia nak minum arak, haram, berdosa. Tapi air tu tak berubah sifat dia. Kawan dia minum, jangan pula dia kata, "Wih, haram arak." Engkau yang niat arak, air tu suci. Kawan dia minum, halal, dia yang haram, kan? Jadi bila dia tak faham dia tu, dia terus jadi was-was, jadi syak, bertahun masalahnya. Jadi dia nak semayang susah, dia nak hidup dia jadi tak tentu arah selama bertahun. Sedangkan guru-guru berlambak ada, ustaz-ustazah sekeliling punya ramai, tapi terus menerus biarkan diri macam tu. Itu antara syak ataupun was-was yang paling kronik lah yang saya pernah jumpa, iaitu udara jadi najis. Tu was-was yang paling dahsyat sekali. Was-was ni banyak, banyak penyakit was-was banyak. Okey, terus syoknya solat kita